Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu Kip. Hari ini kita nak menukarkan unit panjang untuk dua unit yang terbesar dalam tajuk panjang iaitu meter dan kilometer. Okey, jadi kita ulang kaji sikit apa perkaitan antara meter dan kilometer. Okay, jadi kalau kilometer ni selalunya digunakan untuk jarak yang jauh lah. Kalau kamu selalu tengok dekat lebuh raya, dekat highway, dekat signboard tu semuanya gunakan kilometer. Dan ada juga dalam meter, okay, untuk jarak yang lebih dekat. Okay, jadi kaitan untuk meter dan kilometer adalah 1 km bersamaan dengan 1000 meter. Jadi kalau kamu tengok katalah acara-acara sukan, kalau dia kata 4 kali 1000 meter, maksudnya seorang tu kena lari sepanjang 1 km baru dia boleh pass dekat kawan. Contohlah kalau ada acara itu. Okey, jadi macam biasa kalau kita nak tukarkan daripada unit yang besar kilometer kepada meter, kita akan gunakan operasi darab dan kita tengok semula kaitan antara kedua-dua ini iaitu 1000. Okey, sama juga daripada meter nak tukarkan kepada kilometer, kita akan bahagi 1000. Okey, jadi kita tengok dulu contoh-contoh soalan yang melibatkan pertukaran antara unit km kepada m. Okey, jadi kita berbalik semula kepada jalan kerja yang kita dah ulang kaji tadi. Untuk kita nak tukarkan unit yang besar kepada unit yang kecil, kita akan gunakan darab 1000. Okay, jadi tak kisahlah apa jenis nombor yang diberi. Sama ada nombor bulat, perpuluhan, pecahan ataupun nombor bercampur, jalan kerja dia tetap sama. Yang ini yang kita kena tahu. Okay, darab 1000. Okay, jadi kita akan ambil apa yang soalan bagi. Contoh dekat sini 5.2, kita akan darabkan dengan 1000 dan cikgu gunakan cara arrow ataupun cara anak panah sebab kita ada titik perpuluhan dekat situ. Jadi kita pindahkan sahaja titik dan kita boleh dapat 5200 meter. Okey, kali ini pun diberikan dalam bentuk perpuluhan. Jadi perkara yang sama. Yang paling penting sekali kita tahu macam mana kita nak tukarkan kilometer kepada meter iaitu darab 1000. Okey, jadi kali ini kita ambil pula 0.038, kita darabkan dengan 1000 dan kita boleh pindahkan ataupun kita boleh tukarkan kedudukan titik perpuluhan itu. Okey, cara arrow ni cikgu dah banyak kali gunalah. Kalau kamu mungkin tak pasti, kamu boleh tengok video-video cikgu sebelum ni. Okey, jadi dekat sini kita dapat 38 meter. Okey, sifar yang berada di depan ni kita boleh abaikan sahaja sebab tak ada nilai. Okey, seterusnya kalau diberikan dalam bentuk pecahan, okey, jadi jangan takut, jangan panik. Bila kamu nampak je kilometer nak tukarkan kepada meter, jalan kerja dia tidak berubah, iaitu darab 1000. Maka 1/4 itu pun kita akan darabkan dengan 1000. Jadi dekat sini, kalau kamu dah biasa buat pecahan, kamu boleh tahu bahawa 4 dengan 100 ni kaitan dia adalah 25. Jadi bila ada 1000 ni, tambah je satu sifar dekat belakang untuk jadikan kaitannya adalah 250. Okay, ataupun cara yang lagi satu, bila 4 ni nak jadi 1, kita bahagi 4. Jadi 1000 ni pun kita bahagilah dengan 4. Kamu buatlah bahagi panjang dekat ruang yang kosong. Jadi kamu akan dapat balik 250. Okay, jadi kita masukkan unit untuk dapatkan jawapan akhir kita 250 meter. Okey, kali ini dia bagi dalam bentuk nombor bercampur. Okey, jadi kalau kamu dah pernah tengok video cikgu sebelum ini, tajuk pertukaran unit panjang, untuk untuk nombor bercampur ni cikgu akan asingkan nombor bulat dengan pecahan. Jadi kita selesaikan dulu nombor bulat ni. Okey, 13 ini kita akan darabkan dengan 1000 dulu dan selepas itu barulah kita ambil pecahan 7/8. Sama juga kita akan darabkan dengan 1000 dan kita selesaikan. Okey, jadi dekat sini kita dapat 875 meter. Bila kita dah dapat kedua-dua nilai,
Kalau tadi kita asingkan, untuk jawapan akhir kita jumlahkan sahaja. Okay, jadi jawapan akhir kita adalah 13,875 meter. Okey, kali ini kita tengok contoh-contoh apabila kita nak tukarkan unit meter pula kepada kilometer. Okey, jadi tadi kita dah ulang kaji, jalan kerjanya adalah bahagi 1000. Okey, jadi apa sahaja nombor yang diberi, inilah jalan kerja dia. Okey, sama ada dia bagi nombor bulat, perpuluhan, pecahan ataupun nombor bercampur, bahagi 1000 ini tidak akan berubah. Okey, cuma seperti video-video sebelum ini, apabila kita tukarkan unit yang kecil kepada unit yang besar, kita boleh berikan jawapan dalam dua bentuk. Okey, sama ada jawapan dalam bentuk perpuluhan ataupun jawapan dalam bentuk pecahan ataupun nombor bercampur lah. Okey, jadi itu semua bergantung kepada soalan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kedua-duanya. Okey, pertama kita akan cari jawapan bentuk perpuluhan. Perpuluhan tak ada masalah. Kita bahagi sahaja seperti biasa. Okey, kalau kita guna cara arrow dah memang adalah titik perpuluhan tu. Okey, jadi kita akan terus boleh dapat jawapan sifar perpuluhan 109 km. Okey, itu untuk perpuluhan. Kalau untuk pecahan, okey, sama juga. Cikgu tukarkan simbol bahagi ini kepada per. Sebab maksud per adalah bahagi. Okay, jadi sebab kita nak dalam bentuk pecahan jawapan kita ni, jadi kita timbulkan ataupun kita wujudkan per itu melalui simbol bahagi. Okay, jadi dekat sini kita akan dapat 109/1000 km. Dan kalau kamu tengok pecahan ini tidak boleh dimudahkan, maka itulah jawapan akhir kita. Okay, seterusnya kita cuba tengok sekiranya bahagian meter itu dah melebihi 1000. Bila dah nampak 8000 dekat depan ni, maksud dia dah lebih daripada 1 km lah. Okay, jadi kita cuba buat dulu dalam bentuk perpuluhan. Jadi cikgu gunakan cara anak panah ataupun cara arrow. Okay, kita pindahkan sahaja titik untuk dapatkan 8.25 km. Okay, sifar dekat belakang ni kita boleh abaikan sahaja. Baik, untuk pecahan, jawapan dalam bentuk pecahan. Okay, kalau dia dah lebih daripada 8000 ni, of course, jawapan kita mesti akan dalam bentuk nombor bercampur. Okay, jadi dekat sini, cikgu tukarkan kepada pecahan dulu. Jadi, macam video-video sebelum ni pun cikgu dah terangkan, bila dapat macam ni, ini adalah pecahan tak wajar. Jadi kamu boleh tukarkan kepada nombor bercampur dengan cara yang kita memang tahu. Maksudnya 8250 ni kita bahagi 1000, cara bahagi panjang, dan kita boleh dapatkan nombor bercampur dia. Okay. Ataupun satu lagi cara yang boleh cikgu ajar, kita tengok bilangan sifar yang ada pada 1000 ni. Okay, jadi 1000 ni ada 3 sifar dan kita akan ambil 3 angka daripada belakang, kita asingkan. Okay, 1000 ada 3 sifar, kita ambil lah 1, 2, 3, kita asingkan untuk kedua-dua ni. Okay, kenapa cikgu asingkan? Sebab yang di hadapan ni, 8000 ni, kita dah boleh terus letak sebagai nombor bulat kita. Sebab dia adalah 8 km lah. 8000 meter ni samalah dengan 8 km. Okay, baki yang ada kita jadikan pecahan 250/1000 dan mesti kalau pecahan itu boleh dimudahkan, kita mesti mudahkan dia. Okay, jadi kat sini kamu bolehlah gunalah cara apa, nak potong kosong dulu ke, nak bahagi bahagi 5 boleh, bahagi 10 boleh, nak terus bahagi dengan 250 pun boleh. Kalau kita dah memang biasa buat pecahan kan. Okay, jadi dekat sini kita akan dapat sama sahaja, jawapan dia tetap akan sama, 8/1/4 km. Okay, seterusnya gabungan. Sekiranya soalan ada unit km dan unit m. Okay, tapi jawapan dia nak dalam km sahaja. Okay, jadi kita tengok dulu untuk perpuluhan. Okay, untuk perpuluhan cikgu ambil 30 meter sahaja untuk dibahagikan dengan 1000. Sebab apa?
Sebab 18 ni memang dah sedia dalam km. Jadi kita jangan usik dulu. Okay, kita cuma ubah unit meter ini sahaja. Okay, jadi kita ambil 30 bahagi 1000. Okay, kita selesaikan seperti biasa untuk kita dapatkan sifar perpuluhan sifar 3 km. Okay, apa nak buat dengan nilai ini? Kita akan gabungkan semula dengan 18 km pada soalan untuk dapatkan jawapan 18.03 km. Baik, untuk pecahan pula. Okey, untuk pecahan, bila kita ada dua unit yang berbeza, cikgu asingkan. Sama macam tadi. Kalau tadi cikgu cuma usik 30 meter ni, sama juga dekat sini, kita asingkan mengikut unit dia. Okey, 18 km ni dah boleh terus kita jadikan nombor bulat pada nombor bercampur kita. Okey, sebab dia dah memang sedia dalam km. 30 ni sahaja. Bila kita nak tukarkan meter ni kepada km, tengok balik, bahagi 1000, kita akan tukarkan menjadi pecahan. Tukarkan bahagi itu menjadi per. Dan dekat sini kita boleh mudahkanlah. Kita potong kosong sahaja dan kita akan dapat 18/3/100 km. Okey, kita cuba lagi satu yang melibatkan kedua-dua unit. Okay, jadi kita nak cari dalam perpuluhan dulu, kita cuma ubah yang dalam unit meter sahaja. So, kita akan ambil 400, kita bahagi 1000, cikgu gunakan jalan kerja arrow seperti biasa. Okay, dekat sini kita akan dapat sifar perpuluhan 4 km. Kemudian kamu tengok balik soalan. Dekat sini dah ada 12 km, kita gabungkan. Semula kita jumlahkan untuk dapat 12.4 km. Okay, itu kalau soalan minta dalam bentuk perpuluhan. Okay, kalau soalan minta dalam bentuk pecahan, okay, sekali lagi, kita ada dua unit yang berbeza, kita boleh asingkan sahaja. 12 ini dah memang sedia dalam km, maka 12 itu boleh dijadikan terus nombor bulat untuk kita punya nombor bercampur. Okay, 400 meter, okay, kita akan bahagi 1000 menggunakan per. So, kita akan dapat 400/1000. Dekat sini kita boleh potong kosong dulu pun boleh. Yang ni cikgu terus bahagi dengan 200 lah. Okay, kamu nak potong kosong dulu pun boleh, kemudian bahagi dengan 2, tak ada masalah. Okay, sama sahaja jawapan kita tetap akan dapat 12/2/5 km. Okey, selesai pembelajaran hari ini. Yang paling penting yang boleh cikgu bagi tahu untuk pertukaran unit dalam panjang ni, yang paling penting sekali adalah kita tahu apa perkaitan antara unit-unit panjang yang terlibat. Jadi pastikanlah, contoh macam hari ni, untuk video kali ni meter dan kilometer. Okey, make sure kamu tahu dulu. Okey, 1 km ada 1000 meter. Okey, tapi kalau ada soalan kata milimeter dengan sentimeter, contoh, make sure kamu tahu yang dalam 1 sentimeter ada 10 milimeter. Okay, bila kita tahu perkaitan itu, baru mudah untuk kita tukarkan unit-unit panjang yang terlibat. Okay, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.